satu kaum dari ahli neraka, bila dekat akhirat besok, ada satu kaum yang dimasukkan dalam neraka. Siapa dia ni? Dia ni atas dunia dia Islam, namanya Islam, tapi bermasalah. Apa erti bermasalah, tuan-tuan sekalian? Dia ni banyak buat maksiat, tak sempat bertaubat. Dia tak syirik kepada Allah, dia tak solat, mungkin dia tak ganti puasa, mungkin dia banyak mengumpat. Dia Islam tapi bermasalah, mungkin tak tutup aurat, mungkin dia ambil duit orang, bermasalah, tapi dia Islam. Nabi kata cukup time diazab, cukup masa diazab oleh Allah Ta'ala, tak tahu berapa ribu tahun diazab, maka Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga orang-orang ni. Allah panggil orang-orang ni masuk syurga selepas diazab cukup-cukup, bergantung kepada dosa dia. Sebab apa masuk syurga, tuan sekalian? Nabi kata sebab dia mati Islam tu. Sebab dia mati Islam. Tuan-tuan, siapakah orang yang paling menyesal ketika orang Islam yang bermasalah di masuk syurga? Orang pertama yang menyesal dalam neraka, siapa dia? Orang kafir menyesal tak sudah. Orang kafir tengok geng-geng Islam yang bermasalah di masuk syurga, mereka jahat macam dia juga, tapi orang kafir kekal dalam neraka. Orang Islam yang jahat ini masuk syurga. Maka Allah rakamkan peristiwa itu dalam surah Al-Hijr ayat 2. Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan sekalian, surah Al-Hijr ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ini Allah kata. Allah nak cerita pasal orang kafir ni. Orang kafir ni bila dia dah masuk neraka, dia tengok orang Islam masuk syurga, daripada neraka masuk syurga, terkejut dah. Terkejut tengok kenapa dia masuk syurga, sebab dia Islam, kau kafir. Maka orang kafir itu, ni makna dia, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, kata Allah. Orang kafir itu sering kali dia meratib. Di akhirat besok dia akan sebut kan, menginginkan, dia ingin bona, tuan sekalian, sekiranya mereka dahulu ke dunia menjadi Islam. Kenapa kita tak Islam? Cakap dengan kawan-kawan dia. Kenapa kita tak Islam? Menyesal tak sudah. Tuan-tuan sekalian, jadi tuan-tuan sekalian, waktu itu dinamakan Yaumul Has, iaitu hari penyesalan, hari sesalan. Menyesal orang kafir. Bukan orang kafir saja menyesal sebab tak Islam. Ramai lagi menyesal. Antara yang menyesal nombor 2 ialah pemimpin-pemimpin di dunia. Pemimpin menyesal sebab tidak amanah dengan kepimpinannya, menyesal. Kemudian ulama menyesal kerana dia menyampaikan dakwah tapi dia tak buat apa yang dia dakwahkan pada orang. Dia cakap ke orang tapi dia tak buat. Pandai bercakap, menyesal sudah. Sebab ada satu hadis, golongan ini akan masuk dalam neraka, berpusing-pusing dalam neraka bersama pengikut-pengikutnya. Siapa dia ni? Orang yang menyampaikan agama tapi dia tak buat apa yang disampaikan. Maka terkejutlah pengikut-pengikut dia. Awak itu kan yang bagi ceramah kat masjid kan, kenapa masuk neraka? Aku cakap ya, aku tak buat. Kami pun tak buat ya. Nampak? Dua-dua masuk. Menyesal, tuan sekalian. Kemudian orang yang menyesal juga ibu bapa. Ibu bapa menyesal sebab tak didik anak dengan baik. Anak yang ditinggalkan semua tak solat. Anak yang tinggalkan semua akhlak buruk sebab kita tak didik dengan baik. Menyesal kita. Kemudian anak-anak menyesal. Macam kita anak-anak tuan sekalian menyesal. Tak cukup bakti pada mak ayah. Ayah dah tua, biar. Ayah dah tua, kita tak jaga dah. Ayah, mak dah tua, kita tak ambil kisah pun. Bila mak bapak mati, tuan sekalian, menyesal kita tak dapat bakti. Bila sampai di akhirat, kau lah penyebab kau masuk neraka ni, kau menderhaka kepada mak bapak kau. Menyesal, tuan sekalian. Menangis, tuan sekalian kan.
menyesal di akhirat tidak berguna. Kemudian suami macam kita, macam tuan-tuan, macam saya, menyesal juga. Sebab hari itu namanya hari penyesalan. Semua menyesal. Suami menyesal sebab tak tunai tanggungjawab yang terbaik pada isteri dan anak-anak, atau pada isterinya. Dan isteri menyesal tidak tunai tanggungjawab kepada keluarganya, tidak taat pada suaminya, isteri pun menyesal. Tuan-tuan, pada hari itu semua menyesal. Tak solat, tak baca Quran, tak sedekah, tak istighfar. Kenapa aku dulu kat dunia tak baca Quran? Kalau aku baca Quran ni mungkin timbang banyak sikit lah. Kenapa aku tak sedekah? Kalau aku nak mampu kan. Menyesal. Duit banyak tak nak tak sedekah. Kita tak nak istighfar kepada Allah malam-malam kan. Pagi-pagi sampai petang buat dosa, malam tak istighfar kepada Allah. Menyesal tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan sekalian, sebelum kita mati, jangan jadi orang yang menyesal di padang mahsyar besok. Tak ada guna dah menyesal itu. Ini hadis ni saya baca, saya suka untuk memberi peringatan pada saya lah, pada tuan-tuan terpulang lah kan. Cuma nak bacakan mafhum ni supaya jangan menyesal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan baca hadis Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, yang ada kaitan dengan kita lah, tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni tuan-tuan dah dengar lama, tuan-tuan sekalian. Saya suka nak baca balik hadis ni dan ada sedikit penambahbaikan. An Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Isteri Nabi yang anak tak ada. Tuan-tuan ni, tuan-tuan ingat ya, isteri Nabi ni antara yang tak ada anak Aisyah lah. Dia tak ada anak apa dengan Nabi kan, tapi rezekinya apa? Rezeki bernikah dengan Nabi. Tuan-tuan kena ingat, ada seorang mak namanya Siti Maryam. Dia tak ada ayah tapi ada anak. Tu rezeki Allah bagi. Rezeki ni bermacam-macam, tuan-tuan sekalian. Rezeki ni bermacam-macam, tuan-tuan sekalian. Saya ambil dua contoh ni yang paling terkemuka lah, tuan-tuan sekalian. Aisyah ketika dia kecil, ketika dia remaja, dia kahwin dengan Rasulullah. Tuan-tuan, kahwin dengan pesuruh Allah, tu rezeki dia. Tapi dia tak ada anak dengan Nabi. Tak ada, Nabi wafat, tuan-tuan sekalian, umur 63, dia masih remaja. Umur lebih kurang belas tahun dia. Tapi bila saya baca pula sejarah pastu Siti Maryam radhiyallahu anha, tuan sekalian, dia tak ada suami tapi ada anak. Allah Taala boleh bagi rezeki celah mana boleh, tuan sekalian. Tak, orang semua tak percaya. Ada anak, ayah tak ada. Zaman tu orang susah nak percaya, tapi Allah bagi pula rezeki kepada Nabi Isa alaihissalam, boleh bercakap ketika dia bayi. Ini mak aku ni. Terkejut semua. Betul, ayah tak ada, ni mak aku yang melahirkan. Baru percaya. Siapa yang suruh cakap tu? Allah Ta'ala yang buka mulut. Tu rezeki Nabi Isa juga. Kocik-kocik baby boleh cakap. Kita tak boleh cakap kan. Tuan-tuan, apa nak cerita sebelum saya teruskan hadis ni? Tuan-tuan, rezeki ni Allah bagi celah mana, tuan? Jangan bimbang mana lah. Kadang kereta kocik risau, rumah kocik risau, itulah rezeki yang ada kan. Betul tak? Rumah kocik hati tenang, rumah besar kereta kocik mungkin lah, macam-macam lah. Anak tak dapat masuk universiti tapi anak kita baik pula. Anak kita banyak solat, tuan sekalian, tapi dia tak pandai-pandai, tapi dia solat. Tu rezeki dia lah. Dia suka solat tapi tak pandai-pandai segi akademik, rezeki lah. Jadi celah mana pun Allah bagi rezeki kata ulama. Baik, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian, kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Ini perbualan antara isteri Nabi dan Nabi. Dia berkomunikasi dengan Nabi. Maknanya kalau tuan-tuan bercakap, suami isteri dapat pahala tau. Jangan diam je. Isteri tanya, kita jawab. Isteri jawab, kita tanya. Macam itulah kan. Mana dapat pahala kan? Jangan sonyap je. Bang, dia. Bang, lantak kau lah. Mana nak layan? Kan? Tuan-tuan, Nabi bagi panduan ni. Ini kata Aisyah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Kemudian Aisyah sambung lagi, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Dia tanya Nabi,
Nabi pun jawab, qala. Ni dalam bahasa Arab lah. Jap lagi saya translate lah. Kan? Apa bodoh ni ustaz, tak faham? Belum lagi. Saya pun tak faham pun ada terjemahan ni. Solang sikit. Kalau tidak, tak faham je. Qala afala uhibbu an akuna abadan syakura. Jawapan Nabi ni patut ada pada kita juga, sepatutnya. Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beribadat di waktu malam sehingga bengkak kedua kakinya. Isteri nampak, isteri heran tengok suaminya bila semayang malam saja bongkak kaki. Oh, tu dia. Maka terus bila dia tengok suaminya bengkak kaki nabinya, artinya apa? Itu mukjizat yang Allah bagi pada nabi yang tak ada pada orang lain. Tuan-tuan takkan dapat lah bongkak kaki kalau semayang malam ni dah. Takkan dapat punya. Kalau isteri tanya, kenapa bongkak bang? Gout. Ni yang pertama mungkin. Kenapa? Bang, kenapa bongkak kaki? Nampak tu malam tadi main futsal terlanggar kayu agak bongkak mungkin. Kan? Ataupun kita ni memang ada penyakit tuan-tuan sekalian bongkak. Betul tak? Ini kata ulama itu mukjizat yang hanya ada pada Nabi je. Bongkak kakinya. Maka isteri tanyalah. Maka saya pun berkata, siapa saya ni? Saya ni isteri Nabi lah, Aisyah radhiyallahu anha. Berkata kepadanya Nabi. Siapa Nabi tu? Suami dia. Tanya. Tuan-tuan sekalian, bila bersoal jawab ni, maksudnya Nabi bagi panduan. Bila isteri tanya, jawablah dengan baik, kan? Baik. Kenapa engkau beribadat sampai jadi begini ya Rasulullah? Boleh bongkak kaki, ya Allah. Sedangkan Aisyah dia sambung lagi, sedangkan Allah Ta'ala, dia tahu, isteri tahu, sedangkan Allah Ta'ala telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan dosamu yang terkemudian. Dia tahu dah, dosa tak ada, dia tahu suami aku ni memang tak ada dosa. Kenapa sampai begitu sekali bila bangun malam bongkak kaki? Sampai Nabi pernah jatuh apabila Nabi baca ayat dalam satu surah, iaitu ayat tu alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nabi jatuh tu sekalian. Ayat tu, tuan-tuan balikkan tengok mana dia. Allah Taala minta kita ni ingat dia ketika kita berdiri, ketika kita bangun, ketika kita berbaring. Kan? Maknanya apa tuan-tuan? Dalam surah Ali Imran Allah kata kita ni kalau ingat Allah Taala boleh duduk, boleh baring, boleh kita berdiri, boleh. Nabi jatuh pensan tuan-tuan. Dong ayat ni. Sehingga kan bukan Nabi saja tuan-tuan, sampai ulama-ulama lepas tu, para sahabat-sahabat lepas tu pun tuan-tuan, lain macam lah dia punya ketakutan bila baca ayat Allah ni. Takut dia kan. Sahabat-sahabat Nabi, golongan tabi'in kalau tuan-tuan buka dia punya sejarah ibadat, dia bila baca ayat-ayat Quran tu menangis sekalian. Menangis, takut terhadap makna yang Allah turunkan itu. Jauh dengan kita lah. Kita tak boleh, kita memang jauh sangat sekalian. Kan? Kita baca saja, bukan baca saja, tak baca pun ada juga. Langsung tak baca pun ada. Bukan tuan-tuan lah. Baik. Tuan-tuan, lalu Nabi SAW menjawab. Ini jawapan Nabi kepada isterinya. Nabi tak jawab yang bukan-bukan. Apa jawapan Nabi? Afala, jawapan dia. Afala. Bukankah afala uhibbu an akuna abadan syakura? Bukankah lebih elok kalau aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Dia tanya bini dia. Apa erti tuan-tuan sekalian? Nabi buat bono-bono sunat ni semua sebab nak bersyukur kepada Allah tu. Tuan-tuan buat sembahyang sunat, tuan-tuan buat bersedekah, baca Quran, zikir, itu semua sunat tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan buat? Kita betul-betul bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi kat kita begitu banyak berbanding Nabi. Nabi nikmat dia tuan-tuan, nak cerita, Nabi ni dia tak pilih kekayaan, dia pilih biasa-biasa. Tuan-tuan, rumah dia kecil tuan-tuan sekalian.
Kadang kalau tidur tu kaki bertemu kaki dengan isteri dia. Kalau kepala dengan atap tu memang ngam-ngam. Masya Allah. Kan Nabi pernah 3 bulan dapur dia tak berasap. 3 bulan. Dan isterinya semua tak bersungut. Apa Nabi makan tuan sekalian? Nabi makan hanyalah air suam, air sejuk dengan buah taman saja selama 3 bulan tu. Ada hadis sebut. Isteri Nabi tak pernah bersungut. Bang, tak ada makan ke bang? Macam ni peti ais tak ada kosong je. Mungkinlah kita ni. Zaman Nabi mana ada peti ais. Nabi didik isteri dia sabar. Nabi sampai tahap Nabi pernah semayang belakang sahabat-sahabat Nabi. Nak cerita susah Nabi je. Kan? Susah Nabi tapi Allah Ta'ala bagi lain pula. Berbanding kita yang paling sonang. Tuan-tuan boleh ceritalah sonang tuan-tuan ni. Sonang betul kita ni. Nabi pernah solat tuan-tuan. Saya jadi imam tuan-tuan sekalian. Nak cerita ni. Sahabat Nabi belakang dia ialah siapa dia? Pastilah Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat lain. Ketika Nabi solat jadi imam tuan-tuan sekalian, ketika rokok ke, ketika dia nak sujud ke, berbunyi di perutnya macam bunyi bono bergeser tuan-tuan sekalian. Berbunyi bono bergeser dekat perut Nabi ketika Nabi jadi imam. Tuan-tuan, habis semayang tuan-tuan sekalian, sahabat tanya. Dia kata, heranlah bunyi apa tu? Ya Rasulullah, kami ketika solat tadi dengar ada bunyi kat perut lah ya Rasulullah. Perutmu ya Rasulullah ada bunyi bergeser tau. Apa benda tu? Tak ada apa. Nabi tak bagi tahu. Ya Rasulullah, kami nak tahu ya Rasulullah. Nampak? Sahabat-sahabat nak tahu juga tuan-tuan sekalian. Maka Nabi pun dia angkat jubah dia. Dia angkat tuan-tuan sekalian, tengok tuan-tuan sekalian, Nabi ikat batu pada perutnya, 3 biji batu. Ya Rasulullah, kenapa ikat batu ni? Aku tiada makanan nak makan. Lapar, letak batu. Tuan-tuan menangis tuan sahabat-sahabat tuan sekalian. Nak menangis sahabat tuan-tuan. Pesuruh Allah tak makan. Masya Allah kan. Dia balik tuan sekalian. Balik tu bawa makanan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah tak? Susah tuan-tuan sekalian. Nabi kita ni. Berbanding kita, Nabi hidup susah. Kita bagaimana tuan-tuan sekalian? Mana susah? Mana sedih? Kita kan Nabi. Nabi sedih kita tengok dia. Sedih tuan-tuan sekalian. Kita senang air panas ada kowe, tokannya. Tokan. Nak mandi air panas, tokan air panas. Air sejuk ada, tokan air panas. Nak keluar pintu tak payah buka-buka. Tokan pop terbuka pintu. Hebat kita ni. Senang. Aircon setiap bilik ada. Mungkin sejuk, tenang. Itu belum katil download pillow. Itu semua tak ada masalah tak? Nak cerita senangnya kita ni. Jadi bila sebut senang, adakah kita ni boleh buat seperti Nabi, bangun malam? Boleh tak kita baca Quran? Boleh tak kita bentang sajadah sembahyang solat dalam rumah? Bolehkah kita buka buku ta'lim, baca dengan isteri ke? Sebab terlampau senang bonal atau sekalian kita bimbang tak dapat buat bodoh tu. Nabi tak pilih kesenangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa Nabi kaki bongkak tuan sekalian? Ada 2 kata ulama. Tuan-tuan jangan kata aku nak bongkak juga. Tuan-tuan takkan boleh challenge Nabi. Tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi nama Huzaifah radhiyallahu anhu tuan-tuan sekalian. Dia pernah sembahyang belakang Nabi tau. Apa dia kata? Aku pernah sembahyang belakang Nabi. Nabi lepas baca Fatihah, dia baca surah apa ya? Al-Baqarah. Ui Allah, panjang Al-Baqarah sampai habis tuan-tuan sekalian. Bila sampai ayat terakhir Al-Baqarah, ingat kata Huzaifah, tuan-tuan ingatkan Nabi nak rokok? Tidak, Nabi tak rokok tuan-tuan sekalian. Nabi sambung surah Ali Imran, panjang. Tuan-tuan, artinya kita tak boleh challenge Nabi, tak boleh challenge sahabat Nabi, ataupun tak boleh challenge ulama-ulama kurun ke-3, kurun ke-4, kurun ke-5, kurun ke-6, tak dapat dah. Memang semua Allah Ta'ala bagi karamah tuan sekalian. Ibadat memang beratus-ratus ibadat kan, bacaan panjang-panjang. Kita tak mampu. Jadi kita tak mampu baca yang kita mampu je lah. Yang mampu kita apa dia? Pilihlah mana surah yang pendek. Bona apa dia? Inna a'tayna. Ataupun kullahu ahad, tak apa. Wal asri, asal baca. Ada gak baca surah pendek kan? Tak ada pendek lagi, itu paling pendek. Naik pendek lagi ada surah Nun. Nun ni lah, Nun paling pendek. Nun paling pendek.
Selain tu alif lam mim 3, alif lam mim ra 4, nun paling atau sad. Kan? Sad, Allahu akbar. Boleh? Dapat 10 markah? Boleh. Tapi orang apalah imam macam ni lah ni. Baca sad je kan. Contohlah kan. Jarang imam baca macam tu lah. Perempuan imam baca 5 ayat kan. Tuan-tuan, pertama Nabi bongkak kaki. Dalam hadis sebut kan, Nabi bongkak kaki. Apa yang pertama? Bengkak kaki Nabi, tanda khusyuk yang mendalam ketika Nabi beribadat. Sampai bongkak kaki yang pertama. Nabi lah, kita tak boleh challenge lah. Nabi ibadat ni luar biasa. Sebab dia Nabi kan. Dia Rasulullah lagi. Pangkat dia banyak kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia Nabi lagi, tuan-tuan sekalian kan. Pesuruh Allah, tuan-tuan sekalian. Lepas tu dalam syahadah Nabi Muhammad ada, dia akan dikomparekan dengan syahadat. Ada Nabi ni banyak pangkat dia. Orang tambah lagi Sayyidina, walaupun ada perbalahan kat situ. Kan Sayyidina, Sayyid kan ketua ataupun yang terbaik kan. Banyak dalam Nabi kan. Tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua kata ulama, kenapa Nabi kaki bongkak tuan sekalian? Nabi kaki bongkak itu tandanya cinta Nabi kepada Allah begitu tinggi. Sebab Allah Ta'ala banyak bagi Nabi mukjizat. Allah Ta'ala ni banyak bagi Nabi macam-macam lah. Nabi ni rasa kena bersyukur kepada Allah Ta'ala lah. Sampai tahap Nabi tak boleh lah. Allah Ta'ala bagi macam-macam kan. Isteri Nabi ramai kan, cucu pula. Lepas tu dia punya keliling Nabi tu sahabat-sahabat yang baik-baik kan. Sampai Madinah tuan-tuan sekalian, Nabi diberi jawatan sebagai ketua negara Madinah kan tuan-tuan sekalian. Lepas tu tuan-tuan sekalian 10 hijrah tuan-tuan sekalian, sebelum Nabi nak wafat 11 hijrah, Nabi bagi tahu kepada rakyat Madinah, aku nak pergi buat haji ni, siapa nak ikut? Kan tuan-tuan sekalian, bila sebut pergi haji tuan-tuan sekalian, bayangkan tuan-tuan sekalian 90,000 orang rakyat Madinah nak ikut. Kota kita 30,000 je kan, betul tak? Kota Nabi zaman tu 90,000 orang ikut Nabi buat haji. Bila tuan-tuan sekalian 10 hijrah. Namanya Hujjatul Wada. Dia bergerak daripada Madinah pergi ke Makkah, lepas tu dia balik semula tuan-tuan sekalian. Dia balik semula tuan-tuan sekalian. 11 hijrah Nabi wafat. Nampak tuan-tuan sekalian kan? Maknanya Nabi ni hebatlah, pergi, kemudian dia pergi berkhutbah di atas Bukit Arafah tuan-tuan sekalian. Kan? Orang dah boleh hagak dah. Nabi cakap tu orang dah boleh hagak dah. Sahabat-sahabat, Nabi kita ni macam dah nak pergi nampak Tuan-tuan tengok, Nabi cakap khutbah wadak tu, tuan-tuan kalau tengok khutbah Nabi tu ada 7 elemen penting. Balik boleh cari lah. Ada 7 elemen penting. Sahabat terasa, ya Allah, Nabi kita ni dah nak pergi ni. Kan? Rasa macam tu. Hebatnya Nabi tu, sahabat boleh rasa. Betul tuan-tuan sekalian. Tahun depan 11 hijrah Nabi wafat. Sekarang berapa hijrah? 1441 ke 42, 41. Lama dah Nabi meninggalkan kita dah. Itu sebabnya bila kita baca hadis Nabi, besar pahala dia. Zaman ni setelah Nabi dah wafat, kita bacakan hadis Nabi, besar pahala dia tuan-tuan sekalian. Percayalah. Tuan-tuan dengar hadis Nabi ni, besar pahala Allah bagi zaman ni. Sebab Nabi dah jauh tinggalkan kita. Kita boleh buka baca hadis Nabi, kita dengar pula tuan-tuan sekalian. Allah bagi pahala yang besar orang yang mengangkat semula apa yang Nabi wariskan kepada alim ulama. Itu sebabnya kita datang dalam pengajian ilmu. Kalau ada orang baca hadis, tuan-tuan masuk, datang tuan-tuan sekalian, duduk. Malam ni ada hadis pilihan lah, datang. Kan? Sebab tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ingat kisah Imran bin Husain, dia lumpuh tuan-tuan sekalian. Ada orang nak ambil satu hadis Nabi daripada jauh tuan-tuan sekalian, datang jauh jumpa Imran bin Husain. Dia ni orang yang memang hafal hadis Nabi, lumpuh. Kan? Orang pergi berhari-hari nak jumpa dia sebab nak dengar dia baca hadis Nabi. Sampai saja, Assalamualaikum. Siapa tu? Aku daripada jauh lah. Kenapa datang sini? Aku nak dengar kau baca hadis Nabi. Nak dengar aku baca hadis Nabi,
melompat dia. Siapa melompat ni? Imran bin Husain melompat. Melompat apa? Dia lumpuh. Ui, nak baca hadis Nabi, sampai hormat hadis Nabi, tak boleh baca baring. Tak boleh. Tak boleh dia. Seolah-olah baca baring ni macam bagi dia tu tak sedap lah. Sebab menghormati Nabi, maka dia bangun dengan keadaan lumpuh tu, pergi ambil air semayang tu. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu, kenapa ni? Wahai Imran, ui, kau nak ambil satu hadis Nabi kan? Aku kena ambil air semayang. Aku kena baca depan kau ni ketika aku dalam keadaan bersuci. Siapa dia ni? Imran bin Husain. Kita, Allahu Akbar, ya Allah. Kitab hadis kat rumah pun tak ada. Tuan-tuan bolehlah kita hadis banyak. Riyadus Solihin. Banyak kita hadis. Apa tu? Kitab hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Boleh je lah, tak baca tak apa. Boleh lah letak. Oh, ni ada ni ha. Baca tak apa, ada satu kitab Sahih Bukhari, Tabah kan, letaklah. Ya aku simpan jugalah koleksi hadis Nabi. Daripada kita simpan buku-buku yang buku masak-masak tu memang ada kan, betul tak? Buku-buku novel lama-lama memang ada. Tapi kita kena ada satu koleksi. Tuan-tuan boleh pilih Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak di pasaran kan. Letak kat rumah kan, kat rak. Saya ada juga tu. Taubat agak, bukan baca semua pun. Beribu hadis Nabi Sahih Bukhari. Banyak mampu baca agak. Maka tuan-tuan duduk dalam pengajian agama yang dibaca ke hadis Nabi, ya Allah, besar pahalanya. Tuan-tuan hidup tenang, balik sekarang hati jiwa jadi tenteram. Allah bagi rezeki melimpah ruah bila kita mengangkat semula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila sebut bangun malam, sikit lagi ya, lagi 2 minit ni tuan-tuan sekalian. Dia kalau ting berhentilah. Senang aja kan. Macam ni kan kuat kan. Tu memang kuat lah kan. Baguslah tu, terdongang kat kita ni. Tuan-tuan, bila sebut bangun malam tuan-tuan sekalian, bangun malam ni kita sebut tahajud kan tuan-tuan sekalian. Perkataan asalnya ialah hajada asalnya. Kemudian ditambah tahajud. Kemudian ditambah sabdu tahajud. Bezo tak makna? Tiga-tiga ada makna bezo. Tu sebab bila sebut tahajud nombor 3 semua tak boleh bangun. Sebab tahajud ada sabdu kat situ. Bila sebut hajada, apa arti hajada? Ha bulat, jim dal, hajada. Betul tak? Asalnya hajada. Apa arti hajada? Hajada ialah bangkit setelah rehat di malam hari. Nak bangkit kena rehat dulu. Itu cara Nabi. Nabi bila malam 2 ni dia buat. Tuan-tuan umur macam kita, macam saya tuan-tuan sekalian, buat cara Nabi. Masa muda-muda tak boleh buat cara Nabi ni. Kita sibuk benar kan. Kerja, baik. Dah masa umur macam saya, dah pencen, dah tak buat apa, dah free. Cara Nabi bila malam 2 Nabi buat. Sebab Nabi bila siang Nabi hebat. Nabi ketua negara, Nabi ada bila panggilan perang, pergi perang pula. Orang datang tanya soalan, jawab soalan pula. Layan isteri, layan cucu, layan sahabat. Kemudian banyak Nabi. Maka Nabi buat apa malam? Macam kita juga. Kita pun siang sibuk kan? Sibuk tu. Betul. Kita memang jumpa orang, buat laporan, pergi sana sini, travel sana sini. Malam, ni cara Nabi. Pertama apa? Pertama, rehat nama. Rehat. Balik rumah, dah malam, rehat lah. Kan? Bila rehat, Nabi buat nombor 2 pula. Apa dia? Memohon keampunan kepada Allah. Mohon ampunnya. Astaghfirullahalazim. Malam-malam tu ya Allah. Nak tidur je. Sebelum tidur, astaghfirullahalazim. Rabbighfirli ya Allah. Rabbighfirli ya Allah. Banyak dosa. Siang tadi banyak dosa. Kita minta ampun malam. Siang tak sampai minta ampun kan? Tak sampai minta ampun. Kita banyak jumpa klien, buat kerja. Memang tak ingat punya. Dah malam, ya Allah, pagi tadi banyak dosa ya Allah. Lepas tu Rabbighfirli, sampai kita tidur. Rabbighfirli. Nabi buat macam ni lah. Sama umur macam tuan-tuan lah ni kan, dah tak buat apa kan. Dah balik sekarang, dah makan sikit ke, sembang orang rumah je, dah pukul 10 tidurlah. Sebab kan nak bangun kan pukul 3 sekarang. Itulah niat kita kan. Tu hajada. Artinya nak bangun malam kena tidur dulu. Hajada. Tak boleh torang mata macam ni, tak boleh. Tidur dulu, rehat. Kalau dah malam kita berjoging, contoh kita berfutsal sampai 2 pagi tuan-tuan, memang tak boleh bangun tuan-tuan sekalian. Latih sungguh.
Atau meeting surau, meeting masih sampai pukul 1 pagi tak habis. Contoh. Ya Allah, lamanya meeting. Contoh ya. Kadang-kadang saya masuk meeting sekolah, kadang-kadang pun meeting PIBG ke, janji nak habis pukul 11. Janji tidak ditepati. 12 buat habis. Pukul 1 lotih. Boleh bangun pukul 3 pagi kak? Confirm tak boleh lotih. Maka ditambah tahajud. Dia tak sebut tahajat. Hajadah jadi tahajat. Tak boleh. Tahajud. Apa arti tahajud kan? Apa arti tahajud? Tahajud itu sekalian, dia usaha bangun. Tu tahajud. Tambah tahajud, kerja koreh pula bangun untuk pergi ambil wuduk. Usaha bangun untuk tengok bola, habis. Kan? So, kalau tengok bola dulu, payah nak tahajud. Tu sebabnya tahajud, usaha keras bangun poin mana? Cari topik untuk kita ambil wuduk dulu. Kalau kita bangun, tuan-tuan sekalian, pop tuan-tuan tengok bola atau pop koncing dulu, ataupun ke koncing, tuan-tuan bukan senang, koncing, berak, lepas tu nak buat apa tuan-tuan sekalian? Kalau lepas koncing kita boleh, kalau kita boleh ambil sembahyang, memang kita baguslah. Kita koncing dulu kan. Lawan ni, kerja keras bangun, tahajud, ni payah. Terbangun, kan? Cari handset dulu, kan? Tengok, tak ada pula masuk live ni, tidur balik. Ataupun tahajud bangun tengok jam, baru kompak pukul 5 sekarang, ambil tidur balik. Pop pukul 5, pukul 6 ada lagi, pop tidur balik. Tu kita kan, tu nama hajadah. Terbaik. Itu tuan-tuan sekalian, kesimpulan dia tuan-tuan sekalian, last ya. Hajadah, tahajud last tahajud, kerja koreh bangun malam Kerja koreh bangun malam untuk apa? Untuk kita bangun berdiri togak ni untuk 2 rakaat. Senang tak? Susah. Maka kata ulama, sesiapa yang langsung tak boleh bangun, macam orang muda-muda balik pagi atau shift malam memang tak dapat bangun. Kalau dia tidur tuan-tuan sekalian, tidur kemudian dia terjaga mata macam ni tak boleh bangun. Memang ya Allah, tengok pukul 3, pukul 3, 4, 5, 6, 3 jam lagi, lolak balik lah kan. Pukul 4, 2 dia balik lah. Itu kita kan, baik. Cukuplah sekadar dia menyebut apa saja nama-nama Allah yang diingat. Jaga pop. Allahu Akbar. Cukup. Itu Allah sangat hargai, kata ulama ni. Saya tak ingat nama dia. Allah hargai dia sebab apa? Terjaga Allahu Akbar atau subhanallah. Lepas tu pak tidur balik. Maknanya apa? Dia bangun, dia tak ingat lain, dia ingat Allah, Allah hargai dia. Walaupun dia tak boleh 2 rakaat tahajud. Sebab Nabi kata 2 rakaat tahajud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa dapat buat tahajud ni? Senang ke? Ikut hati kita lah. Ada senang, kadang ada masa senang, ada masa susah. Ada yang dah biasa-biasalah. Yang tak biasa ni yang kata kau ni kena tahajud. Jangan. Dia kena bermula daripada remaja. Sekarang suruh bangun memanglah bayar. Daripada remaja dah biasa bangun. Macam budak yang saya latih sekarang. Budak tu dia Johan Negeri hafazan Quran. Saya latih dia sekarang ke peringkat kebangsaan. Saya ambil aktivitas daripada budak ni ya. Jangan sombong kita ni. Tanya dia. Malam bangun tak? Malam saya sembahyang, malam saya bangun malam. Budak 11 tahun. Itu sebab dia boleh ingat segala semua hafazan dia. Kan? Saya latih dia dah hari kelima saya latih dia sekarang ni. Nak peringkat kebangsaan minggu depan, peringkat kebangsaan dia wakil Selangor tu. Hafazan tu. Hari-hari saya pergi sekolah dia, latih. Saya tanya dia. Dia kata ayah saya suruh saya hafal Quran sejak umur 6 tahun. Kan. Semua banyak surah dia hafal, surah-surah semua dia hafal. Tanyalah mana Tabuk dah mana pun semua dapat. Rupa-rupa sekalian nak dapat bondo tu, saya tanya lagi kan, rupanya dia bangun malam. Dia bangun malam betul sekalian, sembahyang malam. Mak dia kejut dia bangun. Ataupun dia bangun sendiri ke sembahyang malam umur 11 tahun. Kalau dia boleh kekalkan 11 tahun bangun malam sampai akhir hayat, senanglah. Dan dapat budak tu baca Quran, hafal juzuk amma, juzuk 30 hafal semua. Juzuk 30 hafal semua. Kita tak hafal semua kan? Kita ad-duha ke bawah kan? Hafal semua.
Memang hati torang. Sebab apa tuan sekalian? Minum air ni je. Minum air ni je. Tak ada lain. Teh. Semua tak minum. Air ni je. Saya ajak minum air teh tak nak. Rupa-rupanya dia minum air ni je. Tak ada air lain. Sarapan roti, biskut sikit. Allahu Akbar. Saya ambil iktibar daripada budak ni. Bila dia baca, saya kadang-kadang nak menangis dia baca tu sekalian. Dia baca ya Allah, dia baca dalam keadaan ya Allah. Dia baca ayat Quran tu. Saya bagi tahu dia, awak baca Quran ni faham makna, dia baca memahami makna, lagi ada penghayatan. Kan? Dia baca ayat amma yatasaalun, kan? Anin naba'il azim. Dia baca ya Allah. Masya-Allah. Saya hari-hari depan dapat aura sikitlah kat dia. Dapat aura barakah Quran tu. Kita latih dia kan? Pihak Selangor minta saya latih, saya ambil peluang. Pihak Jabatan Selangor ni minta saya latih, saya ambil peluang tu bukan untuk apa, untuk saya ambil barakah dia untuk saya. Hari-hari datang ke sekolah dia, latih budak ni. Baru 11 tahun kan? Masya Allah. Saya kata anak aku tak macam ni kan? Ya Allah kan? Kalau anak kita macam tu, seronok. Okey, tuan-tuan cukup malam ni. Mudah-mudahan kita ambil iktibar. Yang pertama tadi, jangan menyesal di akhirat. Yang kedua tuan-tuan sekalian, yang kedua tadi, yang pertama tadi ada pengajian ilmu, tuan-tuan datanglah. Duduk sajalah, nak tidur pun tak apa. Yang penting dalam pengajian ilmu. Yang ketiga, yang ni. Kalau dapat kita boleh bangun tengah malam pukul 3 pukul 4 pun jadilah. Dapat 2 rakaat pun jadilah. Itu satu kejayaan. Nak buat 12 rakaat ni, itu bonus. Buat 2 pun dah power dah. Kira kita dah kira bagus lah. Maknanya Allah Ta'ala akan angkat derajat kita di tempat yang tertinggi. Wallahu a'lam. Kita sambung pada bulan depan hadis lain pula, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli.